Assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua viewers yang sudi melihat konten saya sebelum ini. So, kali ini saya ingin menyambung semula bicara saya berkenaan dengan tips-tips pemakanan ataupun tips-tips diet yang bersesuaian untuk pesakit kanser. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada admin Cancer Support Group Johor kerana sudi menerima saya untuk menjadi ahli dalam grup tersebut, dan saya telah menerima banyak soalan daripada bekas pesakit kanser dan juga yang sedang menjalani rawatan untuk merawat kanser mereka. Jadi di sini saya akan kupaskan salah satu daripada pertanyaan yang sering ditanya kepada saya bagi memberi ilmu dan pengetahuan kepada anda semua, terutama pesakit kanser di luar sana. Okey, sebelum ini saya ada highlightkan tentang betapa perlunya makanan yang mencukupi untuk pesakit kanser agar mereka dapat menerima rawatan yang diberikan dan bagi memastikan kesihatan mereka pada tahap yang optimum. Mereka perlu mengambil energi ataupun tenaga dan protein yang mencukupi bagi memastikan badan mereka kuat dan mengurangkan simptom-simptom ataupun kesan-kesan sampingan yang dialami selepas rawatan ataupun semasa rawatan kanser. Jadi di sini saya ingin terangkan lebih lanjut bagaimana anda hendak tahu ataupun memastikan yang anda makan secara cukup untuk memastikan kesihatan badan. Okey, pertama sekali kita biasanya akan monitor berat badan. Okey, berat badan ni menjadi satu petunjuk yang sangat bagus untuk memastikan ataupun mengenal pasti sama ada anda mengambil ataupun pengambilan diet seharian anda sebenarnya cukup ataupun tidak. Okey, bagi yang mengalami masalah berat badan berlebihan, biasanya kita tidak menggalakkan penurunan berat badan secara berlebihan kerana penurunan yang berlebihan bermaksud tenaga dan protein yang anda ambil seharian sebenarnya tidak mencukupi. Ingat, sebelum ni saya pernah mengatakan bahawa apabila anda mengalami ataupun menghidap kanser, biasanya badan anda mempunyai metabolisme yang sangat tinggi. Apa maksud metabolisme yang sangat tinggi? Ialah apabila badan anda akan menggunakan tenaga yang sangat banyak ataupun protein yang sangat banyak untuk memastikan kesihatan tubuh anda berada pada tahap yang optimum. Jika tidak, anda akan mengalami rasa letih, penat, maybe mengalami masalah-masalah kesan sampingan yang teruk seperti muntah, cirit-birit, loya, luka dalam mulut yang menyebabkan anda mengalami kesukaran makan, tidak mampu untuk makan dengan baik, yang seterusnya menyebabkan anda punya kesihatan akan lebih terjejas. Jadi bila anda ada mengalami berat badan yang berlebihan, anda masih boleh untuk menurunkan berat badan, cuma tidak dibenarkan menghilangkan berat badan dengan kadar yang terlalu cepat. Sebaik-baik saranan adalah kita kata semaksimumnya adalah 2 kilo sebulan dan sekurang-kurangnya 1 kilo sebulan sehingga anda mencapai berat badan yang ideal. Okey, bagi mereka yang mengalami berat badan yang berkurangan, maksudnya sebelum dia sakit kanser lagi dia dah ada, kita kata underweight lah, kurus. Kita boleh nampak dia tu kurus kan. Okey, dia perlu memastikan berat badan dia mencapai tahap BMI yang normal. Sekurang-kurangnya pada 18.5 kg meter persegi. Okey, jadi bagaimana nak kira? Senang je. You punya berat semasa, you kena bahagikan dengan keukuran tinggi dalam meter persegi dan jumlah yang anda dapat itulah you punya BMI yang sekarang tu lah. Okey, jadi
nak tahu dia normal ke, underweight ke, jangan kurang daripada 18.5. Let's say kalau kita kata berat badan kita lebih, biasanya kita punya BMI itu nilai dia lebih daripada 24.9 kilogram per meter persegi. Okey, macam mana nak capai makan yang cukup? Maksudnya tenaga yang cukup, protein yang cukup. Okey, kalau sesiapa yang pernah melihat konten saya sebelum ini, saya ada mention berkenaan dengan suku-suku separuh. Okey, so saya ada menerima pertanyaan, apa maksud suku-suku separuh tu? Macam mana suku-suku separuh tu? Okey, basically you kena gambarkan apa yang ada atas pinggan you. Okey, bayangkan sebiji pinggan. Okey, atas pinggan tu you bahagikan kepada 4 bahagian macam kek tu. Okey, kita potong 4. Okey, potong 4 lah. Okey, so dari suku bahagian atas pinggan tu you perlu letak nasi. Okey, ataupun yang seangkatan dengannya. You boleh gantikan dengan roti ataupun you boleh gantikan dengan bubur. Okey, alright. Suku lagi, anda perlu letak sumber-sumber protein. Okey, sumber-sumber protein ni contohnya adalah ayam, ikan, daging. Okey, usually kalau nak memuatkan suku pinggan ni sebenarnya you kena ambil satu ketul ayam bahagian peha ataupun drumstick ataupun bahagian thigh. Okey, agak-agak dalam lebih kurang bila kita lepas masak tu dalam 80 gram. Okey, and then yang setengah bahagian lagi, yang baki setengah bahagian lagi, you perlu isikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, sayur-sayuran dan buah-buahan kerana dalam sayur-sayuran ni terdapatnya vitamin, mineral dan juga bahan-bahan antioksidan yang diperlukan untuk mengurangkan tindakan sel-sel karsinogenik dalam badan. Okey, sel-sel karsinogenik dalam badan ni biasanya sel-sel yang biasanya akan menyebabkan kanser. Okey, jadi setiap hari kena makan cara macam tu. Sebenarnya ni adalah prinsip pemakanan sihat. Maknanya orang sihat atau orang yang sakit kanser, dia perlu ikut prinsip pemakanan macam ni. Okey, cuma jika anda seorang pesakit kanser yang mengalami berat badan yang teruk, kita akan ubah suai sedikit. Maybe kita akan, kalau anda berjumpa dengan dietitian, usually dia akan mensarankan untuk anda ambil lebih sumber protein. Bukan kita kurangkan yang lain tau, kita tambah sumber protein ataupun maybe tambah sedikit bahagian karbohidrat, contoh nasi ataupun bubur yang anda makan, supaya dia dapat memenuhi keperluan tenaga anda seharian. Okey, sebab ingat, keperluan tenaga anda seharian akan meningkat berbanding orang yang biasa, even though anda seorang yang mengalami berat badan berlebihan. So let's say, saya rasa anda semua pun tahu, kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang ada kena sakit kanser, at certain time you akan boleh lihat daripada dia seorang yang berbadan besar ataupun mengalami berat badan yang berlebihan, kadang-kadang kita nampak after maybe 1 month, 2 months or 3 months ataupun longer than that, dia dah losing weight. Okay, so losing weight ni because of dia punya berat badan hilang disebabkan badan dia telah memecahkan simpanan tenaga dalam bentuk lemak, even gula yang dimakan, untuk memastikan badan dia cukup tenaga untuk dia terima rawatan dan memastikan badan dia ada enough energy untuk melakukan kerja-kerja seharian. Jadi, anda kena pastikan yang pengambilan makanan anda mencukupi. Sekali lagi saya cakap, mencukupi untuk setiap hari. Jadi, jangan sekali-kali anda escape makan. Maybe atas sebab, macam-macam sebab lah. Kadang-kadang ada pesakit kanser ni, dia ambil kesempatan untuk turunkan berat badan, which is sebenarnya tak bagus, sebab pada waktu tersebut dia terima treatment dan keadaan penyakit tu sendiri. Okay, jadi if you want to still lose weight, make sure that penurunan berat badan tu not more than 2 kilo per month. 2 kilogram per month. Okay, please remind that. Jangan mendadak, sebab bila mendadak sebenarnya dia boleh efek ataupun beri impak yang negatif kepada metabolisme tubuh anda. Okay, jadi saya harap
pastikan anda makan semasa breakfast, ambil makan semasa lunch dan juga ambil makan semasa dinner. Don't skip at all. And if you rasa you punya intake tu tak berapa cukup, disebabkan anda tak dapat ambil amount yang banyak dalam satu-satu masa waktu makan tu, pastikan anda ambil in between meal. Contoh waktu mid morning ataupun afternoon tea ataupun even supper. And sampai if you oral intake tu really impact because of the side effect of the treatment, sometimes there is a need untuk ambil susu oral, kita panggil ONS, oral nutrition supplement, ataupun lebih orang luar ni akan kenal dia sebagai susu. Tapi susu ni sebenarnya formulated khas untuk kata your condition. Dia bukan normal susu yang biasa macam kat luar. But kalau tak jumpa pun, it's okay. You still can have your milk, because milk tu memang kalau ikut diet pemakanan yang seimbang, you still need to take every day at least 2 glass per day. Alright, so saya harap untuk this content kali ini you dapat ataupun viewer di sana lebih faham apa yang saya maksudkan dengan makan secara cukup, ambil tenaga secara cukup dan ambil protein secara cukup. As long as you follow the principle of suku-suku separuh, insyaAllah you punya pengambilan makanan harian tu akan cukup lah, better than nothing kan. Okay, kalau you ada side effect of the treatment, contoh macam saya cakap tadi, loya, muntah, cirit-birit, there is a way, there is a tips untuk reducekan keadaan tersebut. Tapi yang itu saya akan ulas at the next my content. Okay, and sekian untuk kali ini. Please don't forget to like, subscribe and share my content to all people yang you tahu and yang you sayang, especially for the cancer patient and all the cancer survivors. Okay, see you next time. Thank you. Sebelum saya terlupa, ada individu yang bertanya dengan saya berkenaan dengan ketogenic diet. Adakah sesuai untuk pesakit kanser? Okey, untuk makluman, ketogenic diet ni sebenarnya biasanya famous di kalangan individu yang ingin menurunkan berat badan. Okey, apa yang berlaku dalam ketogenic diet ni biasanya siapa individu yang mengamalkan diet ini, biasanya dia akan mengurangkan pengambilan sumber-sumber karbohidrat seminima yang boleh. Maknanya pernah dengar tak yang orang cakap skip makan nasi, skip makan tu yang benda-benda manis lah. Okey, biasanya diorang sebenarnya mengamalkan ketogenic diet ni lah. Okey. Dan dia akan ambil a lot of protein dan ada source of food macam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, itu buah pun sebenarnya limited sebab buah sebenarnya dia mengandungi gula juga. Okey, untuk pesakit kanser, saya tak suggest untuk amalkan benda ni. Okey, maybe it's good for turunkan berat badan, but dia still tak bagus untuk pesakit kanser sebab energi yang diambil tu maybe tidak cukup untuk keperluan pesakit kanser. Okey, saya akan ulaskan perkara ini lebih lanjut in my next content, and jangan lupa subscribe sekali lagi, share and like. See you next time. Thank you.